Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menyokong penuh projek hidroelektrik Mentarang Indo MIHEP yang diusahakan bersama Sarawak Energy dan PT Kayan Hydropower Nusantara PTKHN. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, penyertaan Sarawak dalam pembangunan tenaga hidro di Kalimantan Utara telah dibina di atas perkongsian lama Sarawak Kalimantan Barat sejak 2016. Katanya pengalaman Sarawak Energy dalam kuasa hidroelektrik dan rebit di koridor tenaga diperbarui Sarawak SCORE merupakan kelebihan tambahan dalam penyertaan Sarawak untuk Taman Tenaga Hijau Tanah Kuning dengan mengukuhkan pembangunan kuasa di taman perindustrian itu. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan media selepas mengadakan pertemuan dan mesyuarat dengan Menteri Penyelaras Maritim dan Hal Ehwal Pelaburan Indonesia Bapa Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Indonesia pada Isnin. Selepas pertemuan itu, Datuk Amar Awang Tengah yang mengetuai delegasi Sarawak telah menyaksikan perjanjian Ketua HOA di antara Sarawak Energy dan PT Kayan Patria Pratama dan PT Adaro. Perjanjian ini menyaksikan Sarawak Energy dan PT KPP sebagai pemegang saham PT KHN akan membangunkan perkongsian dengan PT Adaro untuk mengambil bahagian dalam pembangunan MIHEP. Perkongsian itu juga akan membangunkan MIHEP sebagai bekalan tenaga boleh diperbarui kepada KIPI Tanah Kuning bagi menyokong agenda pembangunan industri berasaskan tenaga diperbarui rebit Kerajaan Indonesia. Dalam perkara itu, Datuk Amar Awang Tengah yang mewakili Kerajaan Sarawak merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Indonesia di atas sokongan dan bantuan berterusan yang diberikan kepada Sarawak Energy dan PT KHN selama beberapa tahun ini dalam penyediaan MIHEP yang meluas. Laporan seterusnya. Teknik pertanian secara tradisional perlu dimodenkan bagi mengukuhkan lagi keselamatan makanan di Sarawak. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, penggunaan teknik penanaman secara moden juga membolehkan para petani dan pesawah tempatan meningkatkan lagi pendapatan mereka. Jelas beliau, bagi pengeluaran padi di Sarawak, pesawah tempatan hanya dapat membekalkan 38% bagi tujuan penjualan beras di dalam Sarawak. Saya mempunyai harapan yang besar dan saya suka melihat keadaan yang sebegini, mengubah daripada lalang kepada padi, kepada nanas, kepada apa-apa sekalipun yang kita dapat memberi pulangan yang lebih lumayan kepada orang-orang yang tinggal di luar bandar. Beliau berkata demikian semasa majlis penuaian benih padi berkualiti di skim DID Tanjung Purun di Kampung Setunggang Melayu, Lundu pada Isnin. Sementara itu, beliau memberitahu daripada 140 hektar tanah yang diusahakan dalam skim DID Tanjung Purun ini, sebanyak 10.72 hektar telah diusahakan dengan menggunakan benih padi MR269. Benih tersebut telah mencapai tempoh matang sekitar 104 hingga 112 hari dengan jagaan hasil bersih bagi penanaman pada bulan Oktober 2021 lepas adalah sebanyak 25 metrik tan. Ke perkembangan berikut. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagahwiin telah mengadakan kunjungan rasmi ke Centre of Technical Excellence Sarawak Centex bersama 11 delegasi daripada kementeriannya pada Isnin. Kunjungan tersebut bertujuan memahami program latihan dan melihat sendiri infrastruktur latihan yang disediakan di Centex Kuching, Santubong. Selain itu, Datuk Roland Sagah turut melawat khidmat komersial Centex, Akademi Digital, Pusat Kecemerlangan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak dan Galeri Warisan. Bercakap dalam sidang media selepas lawatan itu, Datuk Roland Sagah menjelaskan beliau gembira melihat kerjasama Centex dengan agensi-agensi antarabangsa yang mahir dalam bidang teknologi digital dan pendidikan teknikal. Our Premier is very futuristic and he wants to see that a lot of new discoveries be made. And this, of course, is not limited to just for our own consumption, but also for the global environment.
That's why in Sentex here, they are collaborating with foreign or international groups and experts in the field of technology, in the field of technical education. And if you had been with me during the tour just now, you see a lot of things are using digital technology, in the sense that we use a lot of computers. This, of course, will also ensure there will be precision in the execution of the work. Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif Sentex, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman dalam ucapan aluannya menjelaskan mengenai pelbagai program dan kemudahan yang disediakan di Sentex. Menurutnya, Sentex kini telah berkembang di seluruh bahagian di Sarawak dan berpusat di Kuching dengan pecahan cawangan di Lundu, Dalat, Lawas, Betong dan Mugah. Beralih dengan laporan persidangan Dewan Rakyat, cadangan pelaksanaan projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB dan fasa kedua projek Rangkaian Jalan Sarawak Sabah SSLR telah diluluskan secara prinsip. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ia susulan perbincangan semasa mesyuarat Kabinet pada 4 Mac lepas. Tekan keseluruhan projek untuk SSLR dan Trans Borneo ini lebih kurang 10 bilion ringgit. Dan bila saja kita mendapat kelulusan dan dimuktamadkan, maka insya-Allah kita akan dapat memulakan dengan secepat yang mungkin. Bercakap semasa sesi penggulungan perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat pada Isnin, Datuk Seri Fadilah menjelaskan cadangan pelaksanaan fasa kedua projek SSLR akan melibatkan 3 pakej, di mana pakej pertama dianggarkan sepanjang 137 km, pakej 2 sepanjang 98 km dan pakej 3 sepanjang 91 km. Ahli Parlimen Petrajaya itu menambah cadangan pembinaan LTB pula melibatkan 3 seksyen, iaitu seksyen Miri sepanjang 4.95 km, seksyen Limbang sepanjang 57.3 km serta seksyen Lawas sepanjang 34.1 km. Dengan pelaksanaan fasa 2 SSLR, fasa 2 dan projek LTB, ianya bukan saja akan menambah baikkan jaringan jalan raya di Sarawak dan melengkapkan jaringan jalan raya ke negeri Sabah dan negara Brunei Darussalam. Bahkan bakal mewujudkan peluang pekerjaan, pembangkit pembangunan sosio-ekonomi dan menyediakan laluan perjalanan yang lebih pantas, selesa dan selamat bagi penduduk di Sarawak khususnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah menjelaskan Kementerian Kerja Raya sedang menyusun strategi pembangunan rangkaian jalan raya terkini susulan pengesahan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Nusantara. Ujarnya, salah satu projek yang telah dikenal pasti ialah projek Lebuh Raya Trans Borneo Jajaran Kalabakan Serudung yang merupakan sebahagian daripada LTB. Manakala di Serian, syarikat korporat pertubuhan bukan kerajaan dan individu yang berjaya diseru agar terus membantu golongan kurang berkemampuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada menjelaskan sumbangan mereka boleh meringankan beban masyarakat yang terjejas, khususnya golongan B40 ekoran penularan wabak COVID-19 sejak 2 tahun lepas. Bercakap pada Majlis Penyerahan Sumbangan Bakul Makanan Pertubuhan Kebajikan Dana Kita Zon Sarawak bahagian Serian tahun 2022 pada Sabtu, beliau menjelaskan kerajaan Sarawak juga telah memperkenalkan bantuan khas Sarawak Kusayang PKSS 1.0 sehingga 8.0 bagi membantu rakyat. Pada majlis tersebut, sebanyak 1,000 unit bakul makanan hasil sumbangan Pertubuhan Kebajikan Dana Kita telah diagihkan kepada 49 ketua kaum yang mewakili kampung masing-masing di bahagian Serian. Dr. Simon dalam pada itu menyambut baik penganjuran aktiviti tersebut dan berharap agar pertubuhan itu terus menumpukan usaha mereka untuk membantu rakyat di bahagian Serian. Ujarnya, warga pusat khidmat juga perlu terus menyokong program-program sebegini serta menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan di kawasan Dun Tebedu.
Keperkembangan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Isnin memaklumkan sebanyak 956 kes positif baru telah dilaporkan di 32 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini meningkat sebanyak 279,596 kes. Menurut kenyataan tersebut, sebanyak 480 kes adalah dalam kategori klinikal 1, 471 kes dalam kategori 2, 6 kes dalam kategori 3, 5 kes dalam kategori 4, manakala 3 kes dalam kategori 5. Selain itu, JPBN Sarawak turut melaporkan 4 kes kematian akibat COVID-19 yang melibatkan 3 orang lelaki berusia dalam lingkungan 72 hingga 82 tahun di Sarike dan Serian dan seorang wanita berusia 83 tahun di Sibu. Berikut 32 daerah yang merekodkan kes semalam. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Terus patuhi SOP, anda masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam UKAS.